Selamat sejahtera, saya tujukan buat Yang Berusaha, Puan Gayatri dari Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik merangkap pensyarah bagi kursus BMMB 3163 Kebudayaan Kebangsaan. Pada hari ini, saya, Muhammad Afnan Hafiz bin Rosdin bersama rakan pembentang Abdul Azim bin Muhammad Yusof dari Bahasa Melayu 3 akan membentangkan pembentangan pentadsiran berterusan bagi kursus BMMB 3163 Kebudayaan Kebangsaan, iaitu pembentangan kami pada hari ini berfokuskan budaya masyarakat Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing satu perbandingan. Oleh itu, berikut merupakan isi kandungan pembentangan yang akan kami telusuri satu persatu, iaitu dimulai dengan pengenalan dan diakhiri dengan lampiran rujukan. Demi memulakan sesi pembentangan, saya serahkan kepada rakan pembentang Abdul Azim. Silakan. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan. Apa itu budaya? Baik, budaya terdiri daripada 3 suku kata iaitu bu-da-ya. Budaya boleh didefinisikan sebagai tamadun ataupun peradaban. Ia juga boleh didefinisikan sebagai kemajuan fikiran, akal budi iaitu cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Itu adalah menurut Kamus Dewan Perdana pada tahun 2020. Baik, menurut Taylor pada 1871, budaya merupakan satu sistem cara hidup yang kompleks iaitu merangkumi unsur-unsur kepercayaan, adat istiadat, undang-undang, kesenian dan kemahiran yang dimiliki oleh masyarakat. Baik, kita masuk yang seterusnya. Terdapat 7 ciri-ciri budaya. Yang pertama, bersifat dinamik. Yang kedua, menerima dan menolak unsur tertentu. Yang ketiga, diwarisi. Yang keempat, dipelajari. Yang kelima, dikongsi. Yang keenam, bersifat sejagat. Dan yang ketujuh adalah berkesinambungan. Baik, jika kita lihat dua ciri budaya yang atas tadi mempunyai hubung kait yang akrab dengan fokus pembincangan pembentangan pada kali ini, iaitu berkaitan perbezaan antara budaya masyarakat Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Kita dapat lihat budaya ni ada dua cirinya, iaitu bersifat dinamik dan menerima dan menolak unsur tertentu. Baiklah, setelah meneliti ciri-ciri budaya yang telah diperincikan oleh rakan pembentang saya Abdul Azim sebentar tadi, jelaslah bahawa budaya masyarakat Melayu yang dikatakan bersifat dinamik ini telah pun menerima pengaruh daripada pelbagai budaya asing yang diserap masuk ke rantau alam Melayu, termasuklah dari negara China, India dan juga tanah Arab. Oleh itu, saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan berfokuskan kepada budaya asal masyarakat Melayu semasa zaman Kerajaan Melayu Lama. Baiklah, umum mengetahui bahawa Kerajaan Melayu Lama dapat dikategorikan kepada pelbagai. Namun begitu, pada hari ini saya akan memfokuskan kepada satu Kerajaan Melayu Lama yang cukup popular. Seperti kita ketahui, Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya, Angkor dan Majapahit juga tidak kurang popularnya. Namun begitu, kerajaan yang akan saya perincikan pada hari ini adalah lebih menyerlah, iaitu Kerajaan Kedah Tua. Umum mengetahui bahawa Kerajaan Kedah Tua merupakan sebuah kerajaan Melayu lama yang wujud sejak zaman proto-sejarah lagi. Dan pada hari ini, Kerajaan Kedah Tua lebih sinonim dengan panggilan Lembah Bujang di Kedah, iaitu merangkumi kawasan daerah seberang Perai Utara, Kuala Muda, Ian dan Kota Star. Ini menurut Nasha Roziali pada tahun 2011. Dan perkembangan budaya masyarakat di Kedah Tua pada suatu ketika dahulu dikatakan cukup istimewa dan berbeza daripada kerajaan-kerajaan Melayu lain di alam Melayu. Baiklah, mari kita lihat terlebih dahulu sosiopolitik asal kerajaan Kedah Tua. Pertama, saya akan perincikan dari aspek sistem naungan. Kita sedia maklum bahawa kerajaan-kerajaan Melayu lama di Nusantara pada zaman dahulu kebiasaannya pasti akan dinaungi oleh empayar-empayar besar yang lebih berpengaruh dan gegasi. Tapi bermula pada abad kedua Masihi,
Kedah Tua telah pun dinaungi oleh Kerajaan Funan yang mengamalkan dasar maritim dan aktiviti pertanian. Oleh itu, secara tidak langsung, penguasaan dan naungan ini telah pun menggerakkan beberapa dasar yang telah pun memberi manfaat kepada pertumbuhan ekonomi Kedah Tua ketika itu. Kedua, kita akan lihat dari aspek hubungan diplomatik. Kedah Tua pada suatu ketika dahulu dipercayai telah pun menjalinkan hubungan diplomatik yang cukup erat dengan tamadun-tamadun luar termasuklah tamadun Cina. Dan hubungan diplomatik antara Kedah Tua dan Cina ini dapat dibuktikan melalui bukti penemuan artifak berbentuk seramik yang ditemui di sekitar Sungai Emas. Dan aktiviti perdagangan ini merupakan kunci kelangsungan hubungan diplomatik antara Kedah Tua dan China melalui bukti penghantaran ufti dari Kedah Tua ke China pada tahun 638 Masihi. Berikut merupakan dua aspek sosiopolitik kerajaan Kedah Tua yang cukup istimewa, iaitu sistem naungan dan hubungan diplomatik. Kedua, mari kita lihat pula dari aspek sosioekonomi kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua cukup terkenal dengan aktiviti perdagangan yang dikatakan mula bergiat aktif sejak abad kedua Masihi. Dan kajian arkeologi telah pun membuktikan wujudnya pelabuhan kuno di lembah-lembah sungai sekitar Kedah Tua seperti di lembah Sungai Mas dan lembah Sungai Merbuk yang menjadi saksi kepesatan aktiviti perdagangan di sana. Persoalannya, apakah faktor yang menyebabkan Kedah Tua menjadi satu kawasan tumpuan bagi aktiviti perdagangan? Sudah semestinya disebabkan kedudukan Kedah Tua yang cukup strategik serta bentuk muka bumi yang dipercayai terlindung daripada tiupan angin monsun dan sebagainya. Baiklah, kedua, Kedah Tua juga cukup terkenal dengan sistem mata wangnya yang tersendiri, iaitu sistem mata wang kulit siput geweng yang digunakan sejak abad ketiga Masihi lagi. Dikatakan bahawa sistem mata wang ini telah pun menjadi satu kaedah transaksi perniagaan yang lebih telus, di mana penilaian mata wang adalah bergantung kepada saiz kulit siput tersebut. Untuk maklumat lanjut, bolehlah saudara dan saudari melayari laman web untuk mengetahui bentuk kulit siput geweng ini. Baiklah, selesai bab sosiopolitik dan sosioekonomi kerajaan Kedah Tua. Mari kita lihat pula kepada aspek sosio-budaya asal kerajaan Kedah Tua. Baiklah, pada asalnya, bahasa dan tulisan yang digunakan oleh masyarakat Kedah Tua dikatakan ialah bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava yang telah pun dibuktikan melalui penemuan batu-batu bersurat. Sebagai contoh, batu bersurat di Sungai Mas dan Cerok Tok pun membuktikan bahawa adanya penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava pada batu bersurat tersebut. Berikut merupakan rajah yang membuktikan tulisan tersebut dapat didapati di laman sesawang serta pelbagai laman web yang ada. Kedua, kita dapat lihat dari aspek persuratan pula. Kegiatan persuratan dalam kalangan masyarakat Kedah Tua dapat dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di sekitar Bukit Coras dan Bukit Meriam yang bertarikh abad ke-5. Dan ahli arkeologi juga telah pun menemukan sejumlah inskripsi ataupun dikatakan catatan kata yang ditulis di atas pinggan tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Dan sebahagian besar inskripsi ini mencatatkan doa serta amalan dalam agama Buddha. Persoalannya, bagaimana boleh adanya pengaruh agama Buddha pada sosio-budaya asal kerajaan Kedah Tua? Maka, marilah kita telusuri apakah yang akan kami perkenalkan dalam bab yang seterusnya, iaitu perubahan budaya masyarakat Melayu selepas menerima pengaruh Hindu-Buddha. Sebelum saya telusuri dengan lebih jauh, eloklah kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu sejarah perkembangan agama Hindu di Kedah Tua. Dikatakan, perkembangan agama Hindu di Kedah Tua dipercayai bermula sekitar abad ke-10 atau 11 Masihi sehingga abad ke-14 Masihi. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan candi berorientasikan agama Hindu di sekitar Pangkalan Bujang yang merangkumi kawasan penempatan masyarakat sekitar Sungai Bujang, Sungai Merbuk, Batu Lintang dan Tikam Batu.
Bagaimana pula dengan sejarah perkembangan agama Buddha? Sejarah perkembangan agama Buddha di Kedah Tua dipercayai bermula sekitar abad ke-6 hingga pertengahan abad ke-11 Masihi. Ini bermakna perkembangan agama Buddha di Kedah Tua adalah lebih awal berbanding perkembangan agama Hindu. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan beberapa buah arca Buddha di sekitar Lembah Bujang. Contohnya ialah seperti di gambar raja, iaitu arca Durga yang mengalahkan Mahisasura, di mana ini merupakan peristiwa Dewi Durga mengalahkan Mahisasura iaitu raksasa yang menyerupai kerbau. Berikut merupakan gambar rajah yang dapat diperhatikan. Baiklah, secara rumusannya, kita dapat lihat penyebaran agama Hindu dan Buddha telah pun berkembang di sekitar kerajaan Kedah Tua dan kawasan-kawasan sekitarnya. Mari kita lihat apakah bentuk perubahan yang telah pun berlaku terhadap kebudayaan asal kerajaan Kedah Tua. Baiklah, saya akan perincikan kepada 3 bahagian iaitu aspek sosiopolitik, sosioekonomi dan sosiobudaya. Pertama, dari aspek sosiopolitik. Seperti yang telah dibincangkan, Kedah Tua telah pun mengamalkan sistem naungan di mana pada asalnya Kedah Tua ini mempunyai corak pentadbiran yang mudah iaitu diketuai oleh seorang ketua bagi menguruskan hal perdagangan dan keagamaan. Namun, melalui sistem naungan, kerajaan Kedah Tua telah pun dinaungi oleh kerajaan Sriwijaya yang lebih besar dan telah pun mengubah corak pemerintahan kerajaan Kedah Tua kepada sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Namun begitu, apabila masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Kedah Tua, sistem naungan ini sedikit demi sedikit telah pun diubah kepada sistem pemerintahan beraja. Dikatakan, pengaruh Hindu-Buddha yang berkembang di Kedah Tua telah pun memasyhurkan gelaran Raja dan Maharaja kepada pemerintah Kedah Tua. Hal ini seiring dengan konsep Deva Raja di mana raja ketika itu dianggap sebagai Tuhan atau titisan dewa-dewa Hindu Siva dan Vishnu. Bukan itu sahaja, kedudukan raja ini diperkukuhkan lagi melalui sistem pemerintahan yang dibantu oleh para pembesar dan ketaatan daripada rakyat. Baiklah, berikut merupakan bukti di mana gelaran Raja dan Maharaja telah pun digunapakai oleh salah silah Raja-Raja Kedah iaitu bermula daripada Raja Kedah kelima yang dikenali sebagai Maharaja Kerma, kemudian Raja Kedah yang keenam yang dikenali sebagai Maharaja Mahadewa II, kemudian Raja Kedah yang ketujuh juga menggunapakai gelaran Maharaja iaitu Maharaja Dharmaraja. Seterusnya, Raja Kedah yang ke-8 dikenali sebagai Maharaja Mahajiwa dan akhir sekali, Raja Kedah yang ke-9 telah pun menggunakan gelaran Maharaja Devaraja II sebelum wujudnya penerimaan agama Islam yang telah pun mengubah gelaran Maharaja dan Raja ini kepada gelaran Sultan. Walau bagaimanapun, bab itu tidak akan saya sentuh secara terperinci, namun akan dibentangkan oleh rakan pembentang saya sebentar lagi. Selesai bab sosiopolitik, seterusnya saya akan memperincikan perubahan dari aspek sosioekonomi yang telah pun berlaku terhadap budaya asal kerajaan Kedah Tua selepas menerima pengaruh agama Hindu-Buddha. Baiklah, umum mengetahui sebentar tadi bahawa aktiviti perdagangan di Kedah Tua cukup berkembang maju. Seterusnya, pelabuhan di Kedah Tua telah pun menjadi tempat persinggahan para pedagang untuk mendapatkan pertama bekalan makanan, kedua air bersih, ketiga tempat untuk memperbaiki kapal dan akhir sekali ialah sebagai lokasi pertukaran barang dagangan. Walau bagaimanapun, dengan adanya penerimaan unsur agama Hindu-Buddha, telah pun mewujudkan satu sistem pencukaian berasaskan kepada sistem Hindu-Buddha, di mana undang-undang pencukaian ini dikatakan diperkenalkan oleh pemerintah Viva Rajendra Raja Kesari. Dan ketika itu, sistem pencukaian ini dikendalikan oleh seorang yang berjawatan Tuhan Vatakvura, di mana Tuhan Vatakvura ini berkuasa untuk menentukan kemasukan para pedagang dan juga kapal dengan nilai atau kadar bayaran cukai yang ditetapkan.
Persoalannya, berapakah kadar bayaran yang dikenakan? Kadar bayaran dikenakan adalah bergantung kepada tempat asal pedagang. Dikatakan, pedagang daripada Gujarat yang membawa muatan kain bermutu tinggi perlu membayar sejumlah 400 kain ela serta 400 emas kepada raja. Berikut merupakan antara contoh bayaran cukai yang diperuntukkan. Walau bagaimanapun, bagi negara ataupun negeri wilayah yang berlainan, kadar cukai adalah berbeza. Baiklah, akhir sekali ialah perubahan dari aspek sosio-budaya yang berlaku terhadap budaya asal kerajaan Kedah Tua selepas menerima pengaruh Hindu-Buddha. Sebenarnya, sebelum kedatangan pengaruh agama Hindu-Buddha di Kedah Tua lagi, sosio-budaya asal kerajaan Kedah Tua sudah pun mempunyai unsur budaya atau pengaruh agama Hindu-Buddha. Apakah buktinya? Buktinya telah wujud seni bina berunsurkan binaan candi di sekitar Lembah Bujang walaupun ketika itu perkembangan pengaruh agama Hindu-Buddha masih lagi di peringkat permulaan. Maka perbezaan tersebut tidaklah begitu ketara kerana ianya sudah sedia ada meresap di dalam pengaruh budaya asal kerajaan Kedah Tua. Sebagai contoh, antara tinggalan candi Buddha yang masyhur di Kedah Tua ialah terletak di Bukit Coras, Bukit Pendiat dan Bukit Meriam, manakala candi Hindu yang masyhur pula adalah terletak di Bukit Batu Pahat dan Bendang Dalam. Kedua-dua binaan candi ini dikatakan menerima pengaruh seni bina kerajaan Kola di India. Sebagai contoh, berikut merupakan dua binaan candi yang masih kekal sehingga kini di Lembah Bujang, Kedah. Baiklah, saya akan serahkan sesi pembentangan seterusnya kepada rakan pembentang Abdul Azim. Silakan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan perubahan budaya masyarakat Melayu selepas menerima pengaruh Islam. Baik, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana Islam masuk ke tanah Melayu, iaitu ke dalam masyarakat Melayu. Kita dapat lihat melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui pedagang daripada Timur Tengah dan Parsi yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan tanah Melayu seperti Perak, Pasai, Melaka dan Terengganu. Mereka menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan, terutamanya raja dan bangsawan yang kemudian memeluk Islam dan mengislamkan rakyat mereka. Yang kedua, melalui para ulama dan mubalik daripada India yang datang ke tanah Melayu untuk mengajar dan mendakwah tentang Islam. Mereka juga membawa bersama kitab-kitab agama seperti Al-Quran, hadis, tafsir dan fiqh yang menjadi sumber ilmu dan rujukan bagi masyarakat Melayu. Dan yang ketiga, melalui para pengembara dan penulis dari tanah Arab yang mengunjungi dan menulis tentang tanah Melayu dalam buku-buku perjalanan mereka. Mereka juga memberi gambaran tentang keadaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Melayu yang telah menerima pengaruh Islam. Baik, kesimpulannya, Islam datang ke tanah Melayu melalui interaksi dan pengaruh dari pelbagai pihak yang berhubung dengan masyarakat Melayu. Islam telah membawa perubahan dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat Melayu. Perubahan ini dapat kita lihat dari 3 aspek, iaitu sosiopolitik, sosio-budaya dan sosioekonomi. Baik, saya masuk kepada yang pertama, iaitu aspek sosiopolitik. Daripada aspek sosiopolitik, kita dapat lihat yang pertama dari segi sistem pemerintahan. Baik, sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan masyarakat Melayu adalah berdasarkan kepada konsep raja sebagai dewa, iaitu Dewa Raja, atau keturunan dewa, iaitu Sri Raja yang mempunyai kuasa mutlak dan tidak boleh dipersoalkan. Raja juga mempunyai hak istimewa untuk mengawal sumber ekonomi dan mengenakan cukai kepada rakyat. Sistem pemerintahan ini bersifat feodal dan terdiri daripada beberapa lapisan, iaitu raja, bangsawan, hulu balang dan rakyat biasa. Jadi apabila datangnya Islam, kita dapat lihat selepas Islam datang, sistem pemerintahan masyarakat Melayu berubah kepada konsep raja sebagai pemimpin, iaitu imam, atau ketua umat, iaitu khalifah yang bertanggungjawab
untuk menjaga kepentingan rakyat dan melaksanakan syariat Islam. Raja juga tidak lagi dianggap sebagai dewa atau keturunan dewa, tetapi sebagai manusia biasa yang boleh melakukan kesilapan dan boleh ditegur oleh ulama atau rakyat. Sistem pemerintahan ini bersifat demokratik, iaitu terdiri daripada beberapa badan, iaitu Majlis Syura, Qadi, Mufti dan juga ulama. Baik, itu adalah dari segi sistem pemerintahan di bawah sosiopolitik. Di bawah sosiopolitik juga kita dapat lihat sistem pentadbiran, iaitu sebelum kedatangan Islam, sistem pentadbiran masyarakat Melayu adalah berdasarkan kepada undang-undang adat yang bercampur dengan unsur Hindu-Buddha. Undang-undang adat ini bersifat fleksibel dan berubah mengikut keadaan dan tempat. Undang-undang adat ini tidak membezakan antara perkara agama dan dunia serta tidak memberikan keadilan kepada semua golongan. Apabila datangnya Islam, sistem pentadbiran masyarakat Melayu berubah kepada undang-undang syariat, iaitu undang-undang syarak yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Undang-undang syarak ini bersifat tetap dan berlaku di mana-mana sahaja. Undang-undang syarak ini juga membezakan antara perkara ibadah dan muamalah, iaitu jual beli, serta memberi keadilan kepada semua golongan tanpa mengira bangsa, agama dan juga jantina. Baik, itu adalah untuk sosiopolitik. Seterusnya kita masuk, saya akan membentangkan aspek sosio-budaya. Baik, aspek sosio-budaya yang pertama dari segi pandangan semesta. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Melayu mempunyai pandangan semesta yang dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha atau animisme. Mereka percaya kepada dewa-dewi, roh dan semangat alam dan sebagainya. Mereka juga menganggap diri mereka sebagai keturunan raja yang berasal daripada India dan China. Apabila datangnya Islam, masyarakat Melayu mempunyai pandangan semesta yang berasaskan akidah Islam, iaitu mentauhidkan Allah sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu. Mereka juga mula meyakini kewujudan malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, kehidupan akhirat dan juga qada dan qadar. Mereka juga menganggap diri mereka sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berasal daripada tanah Arab. Baik, seterusnya kita lihat pula dari aspek sosio-budaya dari segi kesenian. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mempunyai kesenian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu-Buddha. Sebagai contoh, seni ukiran kayu yang menggambarkan wajah-wajah dewa-dewi, binatang-binatang mitos atau motif-motif geometri. Seni sastra juga banyak mengandungi cerita-cerita epik seperti hikayat Sri Rama yang mengagungkan raja-raja atau pahlawan. Apabila datangnya Islam, pengaruh Islam terhadap aspek kesenian dapat kita lihat pada perkembangan kaligrafi, pembinaan masjid, makam dan juga batu nisan. Terdapat kehalusan seni bina Islam sebagai contoh seperti pembinaan mimbar, mihrab dan juga hiasan pada setiap sudut dalam masjid yang dihias dengan seni kaligrafi yang dipetik daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Sastra juga banyak mengandungi sistem cerita-cerita sejarah Islam seperti hikayat Nabi Muhammad SAW yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Baik, kita masuk pula kepada aspek sosio-budaya dari segi kepercayaan. Baik, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mempunyai kepercayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Mereka menjalankan ibadah kepada dewa-dewi, roh dan semangat alam dengan menggunakan patung-patung, bunga-bunga, dupa-dupa atau sesaji-sesaji. Mereka juga percaya kepada konsep karma, reinkarnasi atau roh halus. Namun, apabila datangnya Islam, masyarakat Melayu mula mempunyai kepercayaan yang berdasarkan syariat Islam, iaitu mereka menjalankan ibadat kepada Allah dengan menggunakan benda-benda seperti kiblat, sejadah, tasbih dan
dan Al-Quran. Mereka juga mula mempercayai kepada konsep tauhid, akhirat dan kewujudan syaitan. Baiklah, kita masuk kepada aspek sosial budaya dari segi adat. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mempunyai adat yang dipengaruhi oleh adat Hindu-Buddha. Sebagai contoh, dua adat, iaitu adat perkahwinan. Bagi Hindu-Buddha, adat perkahwinan akan melibatkan upacara seperti bersanding, berinai, bertepuk sirih dan juga berarak. Manakala bagi adat kematian, akan adanya upacara seperti membakar mayat, menabur bunga di sungai dan juga menyimpan abu di dalam tempayan. Jadi, apabila kedatangan Islam di tanah Melayu, adat ini berubah berlandaskan hukum Islam. Sebagai contoh, adat perkahwinan akan melibatkan upacara seperti akad nikah, mas kahwin, walimah dan juga bacaan doa. Manakala bagi adat kematian akan melibatkan upacara seperti mandi mayat, kafan, solat jenazah dan juga pengebumian. Baik, kita lihat pula dari segi nilai. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mempunyai nilai yang dipengaruhi oleh nilai Hindu-Buddha. Sebagai contoh, nilai kepatuhan adalah kepada raja yang dianggap sebagai dewa atau keturunan dewa. Nilai kesetiaan kepada pahlawan-pahlawan yang dianggap sebagai vira ataupun keturunan vira. Dan nilai keharmonian dengan alam sekitar yang dianggap sebagai sumber kehidupan atau tempat tinggal roh. Manakala selepas Islam datang, Islam mempunyai nilai dan asas kehidupan Islam mempengaruhi nilai dan asas kehidupan segenap masyarakat Melayu. Sebagai contoh, nilai ketaatan kepada Allah yang dianggap sebagai Tuhan yang Esa dan Maha Kuasa. Nilai kecintaan kepada Rasulullah yang dianggap sebagai huswatun hasanah, iaitu teladan terbaik. Jadi pengaruh Islam juga membawa nilai akidah yang tinggi dan menyebabkan tembok kelas sosial dapat diruntuhkan dan masyarakat berbilang kaum dan kedudukan boleh berkumpul bersama-sama. Baik, seterusnya kita dapat lihat juga aspek sosial budaya dari segi bahasa. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu menggunakan bahasa Melayu klasik yang menggunakan tulisan Palawa, Kawi atau Rencong yang berasal daripada India atau Sumatera. Bahasa Melayu klasik ini banyak mengandungi kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskrit, Pali dan juga Jawa. Apabila datangnya Islam, kedatangan Islam ini membawa bersamanya abjad Arab, tata bahasa Arab dan juga pembendaharaan kata. Dari segi bahasa, perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah suai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Baik, seterusnya kita lihat pula dari segi perubatan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mempunyai perubatan yang dipengaruhi oleh perubatan Hindu-Buddha. Sebagai contoh, perubatan tradisional menggunakan bahan-bahan seperti tumbuhan, binatang, mineral dan juga bacaan mantra. Perubatan tradisional juga mempunyai unsur-unsur mistik seperti bomoh, pawang, dukung atau jampi. Manakala apabila Islam datang, masyarakat Melayu mempunyai perubatan yang dipengaruhi oleh perubatan Islam atau ilmu pengetahuan. Ia berdasarkan sumber-sumber yang sahih sama ada dari Al-Quran atau As-Sunnah serta sumber-sumber perundangan yang diiktiraf oleh ulama Islam. Perubatan Islam juga banyak mengandungi unsur-unsur yang rasional seperti doktor, pakar, saintis dan juga bacaan-bacaan doa tertentu. Baik, itu adalah dari aspek sosio budaya. Seterusnya kita masuk pula dari segi aspek sosio-ekonomi. Dalam aspek sosio-ekonomi, yang pertama sekali kita dapat lihat dari segi sistem ekonominya. Sebelum kedatangan Islam, sistem ekonomi masyarakat Melayu dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang membawa kepada sistem kasta dan feudalisme dalam struktur sosio-ekonomi mereka. Manakala apabila Islam datang,
Masyarakat Melayu mengamalkan sistem ekonomi yang berteraskan konsep tauhid, syariah dan akhlak. Masyarakat Melayu menjauhi aktiviti ekonomi yang haram seperti riba, masyir, rasuah dan juga penipuan. Dari segi sosioekonomi juga kita dapat lihat dari segi mata wang, iaitu sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi perdagangan. Masyarakat Melayu menggunakan mata wang logam yang dibawa oleh pedagang asing seperti dinar, dirham, keping dan emas. Namun, mata wang ini tidak mempunyai nilai tetap dan sering berubah mengikut permintaan dan juga penawaran. Namun, apabila Islam datang, masyarakat Melayu mula mengamalkan sistem mata wang Islam yang berlandaskan prinsip syariah. Masyarakat Melayu juga memperkenalkan sistem mata wang yang lebih stabil dan berkesan iaitu dinar dan juga dirham yang menggantikan sistem barter atau mata wang emas dan perak yang tidak tetap nilainya. Baik, itu adalah dari aspek sosioekonomi. Baik, kita akan berakhir kepada rumusan kepada pembentangan ini. Kesimpulannya, kita dapat simpulkan budaya Melayu adalah budaya yang kaya dan beraneka ragam, hasil penerimaan pengaruh asing dari pelbagai tamadun sejak zaman dahulu. Selepas menerima pengaruh asing, budaya Melayu mengalami perubahan dari pelbagai aspek seperti bahasa, agama, adat istiadat, seni bina, makanan, pakaian dan sebagainya. Walaupun budaya Melayu telah menyerap pengaruh dari pelbagai tamadun seperti India, Arab, China, Eropah, namun proses ini tidak menghilangkan ciri-ciri asli budaya Melayu. Maka, jelaslah bahawa ia mencerminkan kepelbagaian dan kesinambungan budaya Melayu yang bersifat dinamik dan juga progresif. Baik, itu sahaja pembentangan untuk kali ini. Ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Baik, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.